بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رأيت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب الصافي هاني يا وهاب يا غني. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dengan inayah dan taufiknya dapat sama-sama kita berhimpun rumah ini, Allah Ta'ala ini, masjid, dengan i'tikaf dan dihimpunkan dalam majlis ini. Alhamdulillah. Semoga semua ini Allah Ta'ala bagi ganjaran dan pahala dengan perbuatan kita yang kita kerjakan malam ini, insyaAllah. Tuan-tuan, ibu bapa yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah kita teruskan lagi dengan pengajian kita yaitu kita pedoman sembahyang berjemaah. Perbincangan kita yang seterusnya muka surat 33. Surah 33 baris yang ke-8 daripada bawah. Katanya Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Haji Cik Wan Pondok Lubuk Tapah, yang kata dia, adapun muwafiq yang membimbang dengan sunat, diuzurkan dia meninggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang dengan tiada khilaf. Baik. Beza dahulu tentang orang yang masbuk. Orang yang masbuk dahulu yang kita sudah bincang dalam pada, yang berbimbang juga dengan sesat, dengan yang sunat, tidak diuzurkan meninggal dengan imam 3 rukun yang panjang, tak diuzur. Lagi pula dia tidak ada khilaf. Apa ni dia ada khilaf? Tidak diuzurkan, lagi pula dia tidak ada, dia ada khilaf. Beza situ. Adapun makmum muwafiq, makmum muwafiq, beza tu makmum muwafiq dengan makmum masbuk. Benda yang sama, iaitu berbimbang dengan yang sunat. Yang ini diuzurkan.
Maksudnya diusulkan, dibolehkan, diharuskan dia ketinggalan dengan imam tiga rukun yang panjang. Lepas tu dari segi khilaf, ada khilaf tak? Tak ada khilaf. Itu beza dengan makmum masbuk yang dahulu. Itu maksud dia yang kita nak bincang pada masalah yang pertama. Okey, susah itu. Itu bezalah. Beza makmum muwafiq dengan makmum yang masbuk dulu. Okey. Lalu katanya lagi, dan terkemudian makmum daripada imam dengan sempurna dua rukun fi'li kedua, dengan ketiadaan uzur serta mengetahui serta sengaja dan mengetahui dengan haram, batal sembahyangnya makmum tu. Okay. Seterusnya masalah kita, katanya tuan guru kita, makmum terkemudian. Apa maksud terkemudian? Maksudnya makmum itu kemudian ni nampak apa? Lambat daripada imam. Lambat, maksud terkemudian ni makna lambat daripada imam. Itu terkemudian. Makmum ni lambat daripada imam dengan sempurnanya dua rukun. Dua rukun tu pula dua rukun fi'li. Dua-dua tu rukun fi'li. Dia lambat tu dengan ketiadaan uzur. Tak ada uzur tu. Nak mengeluarkan kalau ada uzur. Gitu. Ni cerita yang tak ada uzur dulu. Serta sengaja. Dia buat tu pula sengaja. Tahu kata haram, sengaja lagi tahu kata haram, buat begitu tu. Mana lambat daripada imam itu, dia tahu kata haram buat begitu, sengaja pula. Batal sembahyang. Begitu cerita. Batal kalau buat itu. Contoh, dia letakkan contoh. Seperti rokok imam dan i'tidah ia imam dan turun sujud ia imam, turun ia kepada sujud padahal makmum berdiri lagi. Itu apa? Itu makna lambatnya makmum daripada imam. Dia buat sengaja. Buat dengan tak ada uzur, sengaja kata tahu, batal buat itu. Jadi itu contoh kata lambatnya makmum daripada imam dengan sempurnanya dua rukun. Dua rukun itu pula rukun fi'li kedua-dua. Okay. Dan tiada batal terkemudian dengan terkemudian makmum. Okey. Ni tak batal. Mana? Lambat juga. Tapi tak batal. Mana? Lambatnya makmum dengan imam tu dua rukun qauli. Betul? Tadi dua rukun fi'li. Tadi lah. Ini dua rukun qauli. Kalau lambatnya makmum daripada imam dua rukun fi'li, yang itu tak batal. Itu maksud dia. Contoh macam mana? Seperti tasyhud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, imam rakaat atau imam sujud. Makmum pun sujud.
Sujud yang kedua, sujud terakhir contoh. Sujud yang kedua yang terakhir, rakaat terakhir. Imam duduk tasyahud, makmum turun sujud lagi. Imam tasyahud, habis tasyahud, masuk pada selawat, tasyahud satu dah rukuk. Okey. Tapi makmum tu duduk rukuk, ada sujud lagi. Warok. Sujud lama. Lepas tu imam selawat. Selawat setakat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, habis. Sambung lagi tu imam selawat Ibrahimiyah sampai habis. Dia sujud lagi. Macam mana? Tak batal. Begitu. Itu rukun qauli. Cuma katanya para ulama, perbuatan itu perbuatan yang makruh. Batal tak batal. Semua perbuatan makruh. Atau itu contoh bagi dua rukun qauli. Atau satu rukun qauli dan satu rukun fi'li, tak ada. Yang kata batal tadi dua-dua rukun fi'li. Kalau dua rukun qauli tak ada, satu rukun qauli, satu rukun fi'li tak ada. Baik, contoh macam mana? Satu rukun qauli, satu rukun fi'li. Dia contohkan di sini seperti Fatihah dan rakaat. Fatihah dan rakaat. Contoh untuk imam diri, makmum diri macam biasa. Untuk imam habis dah Fatihah. Lepas tu makmum baru tak baca lagi Fatihah. Tak baca lagi. Habis Fatihah untuk imam, makmum tak baca lagi Fatihah, untuk imam rakaat. Untuk imam rakaat, makmum tak baca lagi Fatihah. Untuk imam i'tidal, bangun saja kepada i'tidal. Itu panggil sudah lambat dengan imam. Dua rukun. Dua rukun tu, dua rukun fi'li satu, dua rukun qauli satu. Batal tak batal ni. Besar itu. Dan mendahulu makmum atas imam. Ini dulu pula. Maknanya makmum cepat. Tadi makmum lambat. Masalah ni makmum cepat pula. Macam mana? Kalau makmum cepat daripada tu imam. Dan mendahulu makmum atas imam dengan sempurna dua rukun fi'li kedua. Sempurna. Dua rukun fi'li. Batal sembahyangnya. Batal sembahyang. Batal sembahyang. Dua rukun fi'li itu batal sembahyang. Seperti mana yang saya sebut dalam sebelum ni pada masalah sipir dia. Sebut dah sebelum ni sipir tu. Lambat daripada tu imam dua rukun. Nampak daripada tu imam dua rukun. Ni buat semua ni tak uzur, tak sengaja apa ni buat, tidak buat dengan tidak sengaja, lupa apa tu tidak tu maksudnya gitu. Orang yang uzur tu masalah lain. Lambat daripada imam dua rukun batal. Cepat daripada imam dua rukun batal. Lambat daripada imam satu rukun, lambat daripada imam satu rukun makruh. Cepat daripada imam satu rukun haram. Positif. Okey. Bila kata haram tu maknanya tak sah ke? Tak. Kalau sebut kata haram dengan makna perbuatan iaitu haram, sembahyang dia sah. Kalau yang kata batal itulah yang kata
barulah sembahyang dia tak sah. Ya. Seterusnya dia kata, dan mendahulu makmum atas imam dengan sempurna dua rukun fi'li kedua batal sembahyang. Contoh, seperti rokok makmum dan i'tidal ia makmum dan turun ia bagi sujud makmum tu, padahal imam berdiri lagi. Itu hak rukuk, dua rukun sempurna. Ini batal. Dua rukun sempurna. Atau rokok makmum sebelum imam. Sebelum imam rokok, dia rokok lah. Maka tatkala berkehendak imam bahawa rokok, ia i'tidal makmum. Ini main apa ni apa? Kamu panggil main cek ucap. Maka tatkala berkehendak i'tidal imam, sujud makmum, maka tiada berhimpun makmum serta imam di dalam rokok dan tiada dalam i'tidal pun dikirakan batal juga. Itu maknanya mendahului imam mendahului cepat daripada imam dua rukun juga. Faham masalah? Atau gini, ni adalah mula-mula gini. Ni cerita dua masalah ni batas sembahyang. Buat gini lah. Pertama masalah mendahului dua rukun tu. Mana? Tu imam diri, dia rokok. Diri imam ni tidak dia. Turun pada sujud. Turun tu sudah tak sampai lagi, hak sujud pun tak sampai lagi. Batal. Apa? Tu imam tak rokok ni. Itu maknanya mendahului imam terang-terang. Di situ dua rukun yang sempurna ni. Betul. Masalah yang kedua, ini tidak rukun yang tidak dua rukun sempurna, tapi imam itu tidak berserta dengan makmum dalam dua rukun. Mana? Makmum rokok. Bila makmum rokok, bila rokoknya makmum, tu imam nak rokok, dia bangun. Tengok rokok, dia bangun. Tu imam nak i'tidal, dia terus sujud. Gitu. Apa? Tu main, saya kata main cik ucap. Tu imam nak i'tidal, dia pun terus sujud. Tu panggil dua tempat yang imam tu tak berhimpun dengan makmum, dikirakan ketinggalan dengan imam dua rukun juga. Apa masalah? Itu batal juga. Itu maksud daripada tu nak faham malah kita. Allahu Akbar. Ni kita ni. Maaf tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ngajar juga lah kita ni, saya dengar. Kita sebut sama-sama. Dia syarah bab taharrum. Sebab itulah pentingnya pertama sekali pengajian kita ni, terutama kita turas ni, kita lama ni, pertama sekali kena guru, jangan baca saja. Jangan baca, kena guru. Dan yang keduanya, yang penting juga, bila nak baca pada orang, kena baca dulu kita. Kena tolong, dia panggil tolong. Kalau kita panggil bahasa modis kan, study dulu. Study lah, study dulu. Tolong dulu. Study dulu. Barulah kita pun boleh syarah pada orang. Lalu duduk depan, main-main buka je, ngaji pun tidak, study pun tidak, tahu muka bahasa Jawi, bahasa Rumi, nak modis sekarang macam Rumi. Jangan. Nanti syarah ikut dah. Kenapa saya sebut antaranya kita yang sama, kita ni juga ada seorang hamba Allah ni, dia mengajar, dia syarah bab taharrum. Apa itu taharrum? Dia syarah kata taharrum ini
takbiratul ihram. Lepas tu dalam perbahasan yang sama juga, ada takbiratul ula. Takbiratul ula. Untuk syarah. Banyak yang tidak betul dalam syarahan ini. Bila jemaah dan jadi jemaah tu jadi keliru. Sebab dia buatlah nama sekarang ni kan, buatlah. Jemaah keliru. Jemaah tanya dia pun macam jawab begitulah. Sampai satu tahap bila orang panggil akad selendar lah, kita sebenar dia kata lah, kita sebenar bukan bahas dalam bab ni, tapi tak apalah kita macam nak panggil nak tarik macam benda tu tak boleh nak huraikan. Itu bahaya tuan. Duk syarah macam mana yang paling bahaya yang duk syarah? Yang saya dengar daripada yang cerita, duk syarah kata bila sebut kata takbir mengiringi takbir imam dia dengan makna apa? Dia syarah kata makna tu imam takbir kan. Sudah. Itu tak betul. Maksud daripada mengiringi itu bukan begitu. Bila bukanlah makna takbir imam Allahu Akbar, makna pun Allah juga. Sekali dia panggil. Itu maksud mengiringi sekali. Boleh juga dia kata begitu. Saya kata, mana boleh tak sah ni gini. Tengoklah kita ulama itu bukan maksud mengiringi, bukan maksud gitu. Itu syarah. Itulah yang sampai menyebabkan ramai orang duk buat gitu tu. Disarahkan oleh orang yang tidak memahami dengan secara betul apa yang dikehendaki. Masalah takbir mengiringi imam itu bukan makna sekali dan bukan makna tidak habis lagi takbir imam kita boleh takbir dah, tak. Kena habis dulu. Maksud mengiringi ni maknanya jangan berlambatan. Tu maksud dia. Jangan lambat. Tu imam takbir, siap takbir, habis bab imam, jangan lambat. Jangan duk main tu lagi, main ni lagi ke contoh. Itu maksud maksud daripada mengiringi. Bukan tu imam Allah, dia Allah juga. Yang gitu tak sah yang tu. Jelas-jelas tak sah. Ni syarah orang gitu. Ya Allah, betul bahaya semua. Orang beramal gitu, tak sah amalan orang. Kenapa? Kerana juga untuk mensyarahkan tentang hadis, hadis tentang kelebihan takbiratul ula tadi. Takbiratul ula, takbir mengiringi imam ni makna takbiratul ula. Allahu Akbar. Itu bahaya. Kita kena faham betul-betul. Kita mengaji ni, belajar kitab ini ni biar belajar, biar buah hati lah. Kita berpandukan kitab dengan huraian-huraian tulis. Takbiratul ihram lah. Okey. Takbiratul ihram lah. Tak sah. Dia laju kan gimana tak? Allah. Ya Allah. Tak sah. Takbiratul ihram pada masalah tak boleh mendahului takbiratul ihram. Ada pun rukun-rukun yang lain boleh mendahului. Sah dengan makna boleh, itu makna sah mendahului. Sah juga berserta sah lagi. Ni hak seperti mana kita bincang ni. Kalau menyertai itu imam rakaat sekali rakaat, sujud sekali, tak apa, sah lagi, cuma makruh saja. Tapi di takbir kena habis dulu takbir imam. Ini penting kan. Nabi jangan terpengaruh sangat apa. Bukan terpengaruh maknanya kita ni terlalu gairah sangat untuk mengejarkan fadilah.
jadi melumpuhkan sembahyang Jumaat itu sendiri. Kejar fadilah itu tak ada dinafikan, itu fadilah, tapi fadilah bukan suruh buat gitu. Nah, itu berpadukan daripada huraian-huraian ulama. Nah, jadi fadilah tentang takbiratul ula itu memang besar lah, seperti mana yang kita bincang dari awal dulu. Dan kita sama juga, diajak bicara dan kita mungkin ditagri oleh asatizah yang lain tentang masalah takbiratul ula. Nak bagi gemar pada kita ni tak apalah, itu fadilah, tapi biarlah kita buat yang betul. Antaranya itulah. Jadi kalau buat macam hati kita tahu tadi, itu jelas-jelas memang tidak sah. Tak kira masalah imam tu takbir lambat atau takbir cepat ke, tak kira. Dia tak habis takbir tak boleh. Salah tu kadang juga. Imam as-salam dia pun as-salam dia habis dulu. Okey. Ada masalah salah juga. Dan kita adalah yang membincangkan dahulu. Dah lepas dah. Dan kita banyak bagi kita. Dan yang saya baca pada hari Jumaat itu juga, dia tersedia pada menjelaskan dalam kitab. Kalau serta pada masalah salah, serta sahar ni, cuma makruh ulama. Akan datang kita bincang ni, nak masuk kan? Makruh. Kalaulah imam selesai yang pertama, kita ni masalah kita makmum ni. Kalau sembahyang solat tak salah, kan? Kita makmum. Kita makmum tu imam selesai yang pertama, kita pun bagi salah yang pertama kita. Macam mana? Makruh juga. Ingatlah, makruh juga. Tu kata orang. Lepas tu bila kita makmum ni sebagai makmum nak bagi salam, selesai kedua-dua salam imam. Jelas dalam kitab Hidayatus Sibiyan sebut, makmum disunatkan memberi salam selepas selesai kedua-dua salam imam. Tengok dalam kitab Hidayatus Sibiyan. Ya, kitab kita pun dah sebut dah. Faham? Selesai kedua-dua salam imam, disunat, barulah sunat bagi makmum. Kalau buat juga, imam selesai pertama, kita mula pertama kita makruh. Itu saja. Bahawa ramah buat gitu, Ustaz? Soalan dia orang ramah, soalan dia hukum kan? Jangan tengok orang ramah. Kalau nak tengok orang ramah, tuan-tuan pergi Kota Timur. Kota Timur tak buat begitu. Orang Kota Timur tak buat begitu. Semua dia bagi salam, tengok. Dia tak pergi ya. Semua bagi salam, selesai imam salam yang kedua, barulah dia bagi salam. Berarti dengan tuan-tuan yang khususnya lah, bukan mengata siapa-siapa tidak, khususnya di Selangor, cara ramainya begitu, cara di Kota Timurnya lain. Yang penting bukan nak menilaikan siapa-siapa, yang penting buat dengan belajar. Gitu ya. Maka tatkala berkehendak iktidal mak imam, sujud makmum. Lihat, apa panggil buat dengan lambat, cepat makmum daripada imam. Habis selesai. Dan jika mendahulu makmum akan imam dengan dua rukuk itu dengan lupa. Baik, tadi buat tu buat dengan sengaja lah tu. Buat sengaja lagi tahu kata haram tu. Baik. Kalau lah buat ni pula mendahului, maknanya tu imam makmum tu buat dengan cepat daripada imam, dengan lupa. Sama. Atau jahil akan haram, tak tahu kata haram. Tu dua masalah. Tiada mudarat. Itu tak mudarat. Kalau buat dengan lupa ataupun buat dengan jahil, tak mudarat. Maknanya tak apa. Tetapi wajib atasnya kembali mengikut imam apabila ingat. Itu ada bagi masalah lupa. Bila dia ingat, dia wajib kembali semula. Wajib ikut imam semula. Atau tahu ni bagi masalah jahil. Tahu bagi masalah jahil, dia kena kembali semula.
Dan tiada dibilang bagi makmum dengan dua rukun yang diperbuatnya. Dah dibuat dah tu, tak dibilang, tak dikira maksudnya. Dua rukun yang dibuat dah, bila dia kembali semula, apa yang dia buat tu tak dikira. Maka apabila tiada kembali, tu wajib kembali lah. Wajib kembali, kena pergi semula pada imam. Bila dia ingat, bila dia tahu, kena pergi semula pada imam. Maknanya dia dah mendahului imam, dia cepat pada imam. Cepat tu dengan tak tahu. Tak tahu. Bila dia tahu, dia ingat, dengan mana dia kena kembali semula. Undur semula maksudnya gitu. Maka apabila tiada kembali, baik dia tak kembali, bagi mendatangkan kedua rukun serta imam dengan sebab rukuk atau jahil tadi tu, hendaklah mendatang ia kemudian daripada salam imam akan rakaat itu. Tu rakaat tu tak dikira, dia kena buat semula rakaat tu. Maksudnya gitu. Dan jika tiada kembali dengan sengaja atau mengetahui akan haram, batas sembahyang. Tapi kalaulah dia tidak kembali, dia tahu dah kata dia kena kembali. Tapi dia tak buat juga. Batas sembahyang. Habis itu. Dan mendahulu makmum akan imam dengan satu rukun fi'li. Kalau mendahului imam satu rukun fi'li, apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Mendahului imam, mana cepat daripada imam. Makmum ni cepat daripada imam satu rukun fi'li. Ingat satu rukun fi'li, hukumnya haram. Haram yang sah sembahyang. Haram, perbuatan dia tu haram, sembahyang sah lagi. Seperti rokok makmum kemudian iktidal ia, baru imam rokok. Sebab perkiraan satu rukun ni bukan di rokok tu. Tak kira satu rukun lagi di rokok tu. Imam diri, dia di rokok. Kira satu rukun tak lagi. Bila dia iktidal tu, baru pada iktidal tu, barulah kira satu rukun. Kalau rokok, dia rokok saja, panggil separuh rukun. Sebab tu dia kata rokok makmum kemudian iktidal dia. Lepas tu dia rokok tu pun iktidal, baru imam rokok. Gitu. Barulah imam rokok dia iktidal. Tu panggil satu rukun. Dan mendahulu dengan setengah rukun. Setengah rukun. Kalau mendahulu setengah rukun, makruh. Hukumnya makruh, setengah rukun. Ada setengah rukun. Mana? Imam tak rokok lagi, dia rokok. Setengah rukun. Bila imam rokok, dia pun iktidal. Gitu. Itu masih setengah rukun. Ataupun apa ni? Imam dia rokok. Dia rokok dulu. Lepas tu imam pun rokok. Dia pun bangun. Rokok, imam rokok dia pun baru bangun. Itu maksud setengah rukun. Makruh. Kata makruh ni di sisi Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar. Kata hukum makruh. Dan haram juga, haram juga kalau setengah rukun. Siapa? Di sisi Syekh Ramli dalam Nihayah dan Khatib Syarbini di dalam Mughni. Bagi Syekh Ramli dalam disebut dalam kitab Nihayah dia, kata haram juga walaupun setengah rukun. Tapi Syekh Ibnu Hajar kata makruh. Khilaf. Itu khilaf pada masalah satu rukun, setengah rukun. Kalau satu rukun tak ada khilaf. Semua kata haram. Dan mereka yang mendahulu akan imam dengan satu rukun fi'li dengan sengaja. Baik. Takdir kata. Dia mendahulu itu imam tu satu rukun fi'li. Buat tu dengan sengaja. Sunat baginya kembali muafakat dengan imam, sunat. Disunatkan pula dia kembali. Kalau dia buat tu, dia buat dengan sengaja. Sunat bagi makmum tu kembali semula. Sunat tu. Maknanya bila dia buat tu, sunat dia kembali semula. Dia tahu, rukun tak boleh tengok-tengok. Lupa tahu ni.
Bila masa satu dia pun kembali semula. Masalah. Dan mereka yang mendahulu akan iman dengan satu rukun fi'li dengan sengaja, sunat baginya kembali muafakat dengan imam. Kalau ni memang terang-terang buat dengan sengaja, terang-terang buat sengaja mendahulu imam. Ada cepat daripada imam tu satu rukun fi'li dengan sengaja, sengaja dia buat. Lepas tu bila dia ada buat tu, rugi pula. Dia rasa dia rata lah. Fikiran tu masa rugi pula. Buat tahu dah kata tak boleh ni, buat rukuk. Sunat kembali begitu. Sunat kembali semula. Muafakat dengan imam semula. Mana kalau imam duduk rokok, pergi semula. Apa ni kalau imam duduk berdiri, baru berdiri semula. Itu maksud dia begitu. Sunat hukum.
Dan jika dengan lupa, tadi buat dengan sengaja, tegak-tegak sengaja. Ini lupa. Nah, rokok dulu. Nah, tapi buat lupa boleh pilih, dia kata. Boleh pilih. Bila buat dengan lupa ni boleh pilih. Mana? Antara kembali dan antara nanti imam di situ. Boleh pilih. Nah, kalau buat dengan lupa, salah lupa, buat mendahului. Nah, bila nanti imam tak rokok lagi, tak rokok. Tapi lupa, lupa. Apa ni boleh pilih di situ. Bukunya boleh pilih. Maknanya boleh kembali semula, boleh juga. Nak kata sunat tak, tapi boleh pilih. Sama ada nak kembali semula ataupun stay di rokok tu, tunggu imam rokok situ. Itu maksudnya. Dan menyertai makmum akan imam pada perbuatan dan demikian perkataan. Menyertai. Dan terkemudian makmum daripada imam, dan terkemudian makmum daripada imam kepada selesai rakaat. Okey. Ini masalah mana pula? Dan menyertai, tunggu di situ. Okey, di situ. Dan menyertai makmum akan imam pada perbuatan dan demikian perkataan. Dan terkemudian makmum daripada imam kepada selesai rakaat dan mendahulu makmum atas imam dengan mulai rukun. Selesai rukun dan mendahului makmum atas imam dengan mulai rukun. Makruh. 3 masalah. Makruh. Pertama sekali menyertai, buat serta. Tu imam rokok sekali. Tidak sekali. Hukumnya makruh. Begitulah juga pada perbuatan. Tadi pada perkataan. Tu imam bismillah, dia bismillah juga. Maknanya sekali. Sama juga, makruh. Terkemudian maknanya lambat daripada imam lah. Lambat daripada imam kepada selesai rukun. Kepada selesai rukun. Pun makruh juga. Macam mana nak faham ini? Maknanya terkemudian makmum daripada imam kepada selesai rukun. Makruh juga. Terkemudian. Maksudnya terkemudian ni mana lambat kan? Lambat makmum daripada imam sehingga selesainya rukun. Macam mana nak faham ini? Gini. Ini nak cerita bab makruh. Tu imam lambat. Tu imam rokok. Tu imam rokok. Makmum ni tak rokok lagi. Tu imam hendak bangun iktidak, barulah dia rokok. Tu imam bangun, dia pun rokok. Bangun, mana berselisih di situ. Berselisih dalam bergerak. Selisih dalam bergerak. Maksudnya di situ makmum ni terkemudian daripada imam sehingga selesainya rukun. Selesai mana? Selesai rukun. Rokok bagi imam tu selesai dah. Dia bangun dah. Barulah makmum tu rokok. Apa? Imam selesai rukun dia ni, barulah makmum tu turun rokok atau panggil makruh juga. Gitu. Amin ada amin. Terus Al-Fatihah amin. Seletak kita tahu mana. Amin. Itu masalah lain kan. Kalau amin ni amin ni disunatkan serta. Bahkan dalam hadis yang Nabi sebut tu pada masalah amin itu menyertai amin malaikat